antara satu umrah kepada satu umrah yang lain adalah penghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur, yakni diterima, melainkan syurga. Maka menjadi idaman bagi semua Muslim untuk menyimpan cita-cita atau azam ke Baitullah, sama ada untuk menunaikan umrah maupun haji. Rakyat Malaysia adalah antara yang paling kerap mengerjakan ibadat umrah. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah tetamu agung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya mereka memohon doa kepadanya, nescaya Allah memperkenankan doa mereka. Sekiranya mereka memohon keampunannya, nescaya Allah ampunkan mereka. Syaza Travel and Tour Sdn Bhd merupakan agensi pelancongan yang mempunyai pengalaman yang luas dalam menguruskan pakej umrah di negara ini. Rekod cemerlang yang dimiliki menyaksikan syarikat ini sentiasa mendapat tempahan bakal jemaah umrah yang mahukan perkhidmatan yang memuaskan. Bagi kami, jemaah adalah tetamu Allah yang wajib diberikan layanan sebaik mungkin. Kewajipan kami adalah memastikan kesempurnaan ibadat umrah anda. Sebaik anda mendaftar dan membuat bayaran sebagai pelanggan kami, anda akan dijanjikan dengan mutu perkhidmatan yang terbaik. Bagi memastikan ibadah umrah anda sempurna, segala tunjuk ajar dan kemudahan asas akan diberikan oleh kami sebagai tanggungjawab kami kepada anda. Ini termasuklah bimbingan kursus manasik atau tata cara umrah. Kelengkapan dan air zam-zam akan dibekalkan kepada anda. Ada dua ziarah yang berlainan. Bermaknanya di Mekah nanti kita akan mendapat 3 kali umrah. Yang pertama sekali, ziarah yang pertama yang kedua kali, ziarah yang kedua, umrah yang 3 kali. Sebagai tanggungjawab sosial kami dan bakal menjadi tetamu Allah yang dimuliakan, anda bebas untuk bertanya atau memohon apa sahaja bantuan yang sewajarnya sepanjang berurusan dengan kami. Dalam pakej umrah yang disediakan, segala penerbangan akan bermula dan bertolak dari lapangan terbang antarabangsa KLIA mengikut jadual masing-masing. Anda tidak perlu bimbang kerana pegawai kami sedia membantu anda dalam setiap urusan pendaftaran penerbangan bagi memastikan segala persiapan anda berjalan lancar. Bagi yang pertama kali mahu menunaikan ibadat umrah, saat ini adalah sesuatu yang amat memujakan. Seakan hati tidak sabar lagi untuk berada di tanah suci yang sentiasa bermain di benak fikiran. Ini untuk pertama kali saya berhasrat insya-Allah dapat menunaikan ibadah umrah bersama Syaza Sdn Bhd. Jadi harapan saya insya-Allah dapat buat dengan keadaan yang sihat, bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain, bersama-sama dengan ahli keluarga yang lain. Dapat umrah yang mabrur insya-Allah. Ini kali pertama saya pergi menunaikan ibadah umrah, dan harapan saya untuk menunaikan umrah dengan sempurna dan mabrur. Bagi perjalanan kali ini, ada sesuatu yang istimewa sedang menanti kepada semua bakal jemaah. Alhamdulillah kita dah selesai check-in untuk urusan jemaah hari ini. Nampak semua jemaah ceria-ceria semua sekali hari ini. Pagi-pagi yang berkah ni, besok hari Jumaat cukup berkah. Jadi rezeki untuk kita semua dapat malam ni kita dapat mengadakan umrah pada malam Jumaat, dan juga esok kami akan dapat menjalankan ibadah solat Jumaat di Masjidil Haram. Jadi alhamdulillah rezeki semua. Dipahamkan di sana cukup ramai sekarang ni jemaah. Kami akan terus bermikat di Kanun Manazil hari ini
dengan keadaan yang ramai hari ini. Semoga semuanya berjalan lancar, terutamanya pejabat immigration nanti, di mana dijangkakan hari ini juga ramai jemaah-jemaah yang datang daripada luar negara dan juga daripada sekitar Arab itu sendiri hari ini. Keterujaan jemaah berterusan sehingga dalam perjalanan. Kesemua yang ada bagaikan satu keluarga besar yang begitu mesra, menjadikan tempoh penerbangan yang memakan masa selama hampir 8 jam tidak begitu terasa. Perjalanan kali ini terus saja ke lapangan terbang Terminal Haji King Abdul Aziz yang hampir setiap hari menerima kunjungan bakal jemaah umrah. Seperti ketetapan sebelumnya, niat dan ihram dimulakan di Karno Manazil, iaitu kira-kira 2 jam sebelum kapal terbang mendarat di Jeddah. Ketika ini, talbiyah mula kedengaran di kalangan jemaah, menandakan lampaian Tanah Suci Mekah kian menghampiri pandangan yang dinanti. Pertama kali memejakkan kaki di Tanah Suci adalah sesuatu perasaan yang hebat. Terasa seakan sudah begitu hampir dengan Kaabah. Assalamualaikum, Alhamdulillah kita baru saja selamat mendarat di lapangan terbang King Abdul Aziz di Jeddah, Makkah ini. Dan kita akan menaiki bas ke hotel sebelum kita ke Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umrah. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, insya-Allah. Seperti sebelumnya, segala urusan imigresen dan pengambilan barangan akan dibimbing oleh pegawai kami yang amat prihatin dalam memastikan kelancaran perjalanan umrah anda. Pengangkutan yang selesa sedia menanti kedatangan anda di luar untuk membawa anda masuk ke Mekah. Di sini, mutawif akan mengambil alih peranannya untuk membimbing jemaah terhadap sepanjang mengerjakan ibadah umrah. Memasuki kota Makkah, jemaah akan melakukan pendaftaran masuk ke hotel yang kami sediakan. Mutawif dan pegawai Syazal sudah sedia menanti kehadiran jemaah yang sudah tidak sabar lagi melakukan umrah dan melihat sendiri keagungan Kaabah yang sukar diterjemahkan. Di sepanjang perjalanan, alhamdulillah tiada sebarang masalah dan di Terminal Haji pun tiada kesesakan lalu lintas dan tak ada apa-apa masalah dengan immigration dan sebagainya. Jam 7 tadi, sebentar tadi kami tiba di kota Mekah. Alhamdulillah semua jemaah dalam keadaan yang sihat, gembira dan tak sabar nak buat umrah. Sebaik sahaja semua barangan dan urusan pendaftaran selesai, tibalah masanya untuk jemaah melakukan ibadat umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Perjalanan dari hotel ke Masjidil Haram yang agak dekat memudahkan para jemaah untuk melakukan tuntutan agama itu. Sayup kelihatan Masjidil Haram dan gerombolan manusia
yang berpusu-pusu memasukinya, membuatkan hati setiap jemaah tidak sabar lagi untuk berada di dalamnya. Apatah lagi melihat keagungan Ka'bah yang tersegam kukuh di tengahnya dan lautan manusia yang sedang bertawaf di sekelilingnya adalah sesuatu yang sukar untuk diungkapkan oleh perkataan dan hati setiap insan. Kiblat yang menjadi arah sujud semua umat Islam seluruh dunia berada di depan mata. Hanya Tuhan sajalah yang maha mengetahuinya. Ianya keajaiban dan kekuasaan Tuhan yang tidak tercapai oleh akal manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illahu al-malikul quddus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Rahmanu irham dha'fana. أجب دعانا الله أكبر الله أكبر يا لطيف ألطف بنا. Bermula dengan tawaf yang dibimbing oleh mutawif kami, semua doa yang disimpan mula diluahkan tak kala Kaabah berada di sisi, sehinggalah ibadah sa'i. Segala-galanya seakan tidak terasa penatnya, dek kerana keseronokan dapat beribadat di tempat yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita rasa ceria sikit, dah satu hari berada di kota suci Mekah. Jadi hari ini kita akan buat ziarah. Yang pertama, grup pertama akan ziarah di Hudaibiyah. Yang grup kedua akan berziarah di sekitar Arafah, Mina, dan kita akan bermikat di Jaranah. Jabal Sur atau Gunung Sur memiliki 3 puncak yang bersambungan dengan berdekatan. Di salah satu puncak Jabal Sur inilah terdapat Gua Sur. Gua Sur merupakan tempat yang dijadikan perlindungan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul dan Abu Bakar bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy. Kala itu tahun 622 Masihi, Rasulullah SAW berniat hijrah ke kota Madinah untuk mencari tempat penyebaran Islam yang lebih kondusif. Namun kaum kafir Quraisy yang tidak menginginkan ajaran Muhammad menyebar keluar Mekah, melakukan pengejaran untuk menghalangi niat Rasulullah. Tidak lengkap rasanya ziarah ke tanah suci Mekah ini jika tidak singgah di Jabal Rahmah, bukit yang ada di sekitar Padang Arafah. Di Jabal Rahmah inilah diriwayatkan sebagai tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa setelah berpisah 100 tahun diturunkan dari langit ke bumi. Sehingga kini, bukit ini masih utuh dan tersergam dengan sebuah tugu monumen di puncaknya. Jaraknya hanya 150 meter dari kaki bukit. Masa yang diperlukan untuk sampai ke puncak itu adalah antara 15 hingga 20 minit untuk mendakinya.
banyak jemaah yang naik ke atas bukit ini untuk melawat atau berdoa di situ. Bagaimanapun, pertemuan Adam dan Hawa di atas bukit ini tidak ada nas yang sahih menyokongnya. Jemaah juga berpeluang untuk melawat muzium di Mekah ini yang menyimpan pelbagai khazanah menarik untuk ditatapi. Muzium ini sebenarnya bukanlah mudah untuk dimasuki. Jika tidak kerana hubungan yang baik Syahzad dan pihak pengurusannya, ia mungkin satu impian semata. Menjejaki sejarah Hudaibiyah mengimbau kenangan pahit dan manis Rasulullah dan para sahabat. Sewaktu menghampiri kawasan bernama Hudaibiyah, rombongan baginda telah dihalang dan Uthman bin Affan telah dihantar sebagai wakil untuk menerangkan tujuan kedatangan mereka ke situ. Semasa menunggu kepulangan Uthman, mereka mendapat kabar angin beliau telah dibunuh dan berita tersebut telah menimbulkan kemarahan para sahabat dan kaum muslimin yang lain. Akhirnya, satu bai'ah al-Ridwan, iaitu perjanjian taat setia oleh para sahabat kepada Rasulullah, telah dilakukan di bawah sepohon pokok di tepi sebuah telaga. Nama Hudaibiyah sebenarnya berasal dari nama seorang lelaki yang telah menggali telaga di tempat tersebut. Daerah itu kemudiannya diberikan kepadanya serta dinamakan Hudaibiyah. Perjalanan umrah berterusan lagi. Jemaah biasanya gemar untuk menikmati kelainan yang tiada di Malaysia, termasuklah merasai kenikmatan susu unta. Syahzad tidak pernah mensia-siakan hasrat setiap jemaahnya. On a clear and moonlit night, in the dark cave of Hira, a man began to cry, Oh Allah, show me the light, tell me why Jabal Nur terletak sekitar 6 hingga 5 kilometer sebelah utara kota Makkah. Nun di atas puncaknya terletak Gua Hira, tempat di mana Rasulullah menerima wahyu pertamanya. On that clear and blessed night, Jibreel came to Hira. Ketinggian Gua Hira lebih kurang 755 meter dari kaki atau dataran terendah di sekitar Jabal Nur. Mendakinya memakan masa hampir 1 jam, mengikuti laluan berbatu yang nyata bukanlah kerja yang mudah. Sukar untuk digambarkan bagaimana Siti Khadijah berulang-alik menghantar makanan kepada suami yang tercinta. Pendakiannya sememangnya memerlukan keringat yang kuat untuk sampai ke kemuncaknya. Kunjungan kami ini sekadar mahu merasai sendiri sejarah awal kewahyuan Rasulullah, peristiwa terpenting bagi umat terakhir. Namun ia tidak dianjurkan kepada jemaah yang datang melakukan umrah di sini dan terpulang kepada mereka untuk mendakinya sendiri kerana ia agak berisiko tinggi. Sebenarnya mendaki Jabal Nur untuk ke Gua Hira ini bukanlah satu yang mudah. Ia memerlukan tenaga yang amat banyak. Jadi kita pun heran yang kalau kita lihat tadi yang tua-tua pun ramai. Tapi alhamdulillah kita pun sampailah ke Gua Hira ni. So kita boleh bayangkan betapa susahnya Rasulullah dulu ketika mendaki bukit ni.
عباد الله أحباء الله صلوا على النبي هيا عباد الله أحباء الله صلوا على النبي Sepanjang berada di Mekah, peluang untuk mengerjakan umrah sebanyak mungkin digunakan sebaik mungkin oleh jemaah. Selain dapat melakukan ibadat di Baitullahil Haram, pelbagai gelagat dan warna-warni penjual di sekitar kota ini menggamit senyuman pengunjungnya. Hubungan baik Shahzad Travel dengan pihak pemerintah Arab Saudi membolehkan setiap hasrat jemaah disempurnakan dengan baik. Apatah lagi, setiap keselesaan dan keinginan jemaah terlaksana sebaik mungkin. Dari keselesaan penginapan sehinggalah keenakan makanannya. Dalam hal ini, Shahzad sememangnya menyimpan pengalaman yang tidak dimiliki oleh agensi lain. Bagi jemaah yang mengikuti pakej umrah di Shahzad ini, jangan risau tentang makan sebab kami menyediakan menu makanan yang mungkin di luar tanggapan anda, kerana menu di sini amatlah menarik seperti mana anda berada di kampung halaman sendiri, di Malaysia sendiri. Di sini kebanyakannya masakannya terdiri daripada orang Indonesia dan juga Thailand dan juga Melayu, kebanyakannya Melayu. Sebab tu kalau tengok makanan Shahzad ni, ada sambal belacan, ada ikan, macam Malaysia. Jadi jangan risau, kebersihan pun terjamin. Selesai melunaskan segala hajat dan ibadat di kota suci Mekah, perjalanan diteruskan ke tempat suci kedua, tempat yang menempatkan jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Madinatul Munawwarah. Perjalanan yang memakan masa sekitar 8 jam ini akan dinikmati oleh jemaah dengan pemandangan memukau padang pasir dan bukit berbatu, fenomena yang tidak terdapat di negara sendiri. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua paling suci mengikut kepercayaan umat Islam. Di sini juga terdapat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Haram merupakan masjid paling suci dan Masjidil Al-Aqsa merupakan masjid ketiga paling suci dalam Islam. Masjid ini asalnya dibina sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersebelahan dengan rumah yang baginda diami selepas peristiwa hijrah pada tahun 622 Masihi. Keinginan untuk menjejakkan kaki ke dalamnya tidak tergambar di hati setiap jemaah. Apalagi setelah dijanjikan dengan fadilatnya yang tersendiri. Satu solat di masjidku ini, iaitu Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 solat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pengalaman memasuki masjid ini sukar untuk diluahkan dengan kata-kata, apatah lagi mengunjungi ke dalam raudah, salah satu taman dari taman-taman syurga. Kemuncaknya pastinya di makam Rasulullah dan dua sahabat agung Sayyidina Abu Bakar dan Umar Al-Khattab yang berada di sisinya. Air mata kegembiraan yang sukar untuk dibendung.
لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. Setiap jemaah Syahzah insya-Allah pasti akan melalui saat yang dinantikan ini. Di sinilah setiap solat jemaah akan ditunaikan sepanjang berada di kota Madinah. Bagi jemaah wanita, Syahzah melantik pembimbing yang berpengalaman untuk membawa ke semua jemaah wanitanya mengunjungi makam Rasulullah. Ia bagi membolehkan setiap jemaah tidak terlepas peluang untuk berbuat demikian. Göllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through. Antara yang bakal dikunjungi jemaah Syahzah di Madinah selain Masjid Nabawi, termasuklah Masjid Quba, iaitu masjid pertama dibina atas dasar iman. Selain itu, jemaah turut akan dibawa mengunjungi Masjid Qiblatain, kilang percetakan Al-Quran, serta ladang kurma yang segar yang sedia menanti pengunjungnya. Salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawat. Para tuan-tuan dan puan-puan, di sini tempat ladang kurma. Jadi di ladang kurma ini siapa saja nak beli-beli kurma ajwa, kurma ambar, kurma sapawi, bermacam-macam kurma. Jadi di sini kalau minum sahi atau kopi Arab atau kohwah boleh. Yang di sini artinya free, tidak usah beli kalau minum. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ridha Allah, mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang kita beli kurma ajwa atau kurma Nabi sebagai oleh-oleh, dan juga sunat beli dan sunat lagi disedekahkan pada orang-orang yang sudah ada di kampung atau pada miskin Madinah. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namun antara tempat yang paling ingin dikunjungi pastinya Jabal Uhud, yang kisahnya menjadi tinta sejarah pahit dalam peperangan Rasulullah. Jabal Uhud ini menyaksikan sejarah pertempuran antara iman dan kekufuran. Terletak 5 km ke utara kota Madinah. Perang Uhud atau dalam bahasa Arab, Ghazwat Uhud berlaku pada 3 Syawal tahun ketiga Hijrah, iaitu 19 Mac 625 Masihi, antara tentera Islam dengan tentera kafir Quraisy. Perang Uhud adalah pelantap untuk orang Quraisy membalas dendam terhadap kekalahan mereka ketika Perang Badar. Dinamakan Perang Uhud kerana ia berlaku di sebuah tempat yang dikelilingi Bukit Uhud. Ini adalah Bukit Uhud
di mana berlakunya peperangan yang membabitkan peperangan Uhud, membabitkan Nabi, di mana Nabi pernah cedera di sini, luka pipinya, patah giginya, dan di sini pula gugurnya Sayyidina Hamzah, bapa saudara Nabi. Di sinilah tempat semua para syuhada Uhud dikebumikan. Pertempuran ini disertai 1,000 orang tentera Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW menuju ke Uhud, tetapi hanya 700 orang saja yang berjaya sampai ke medan Uhud. Hal ini kerana di pertengahan jalan seramai 300 orang telah berpatah balik ke Madinah setelah dihasut oleh Abdullah bin Ubay, iaitu ketua orang munafik. Tentera kafir Quraisy seramai 3,000 orang yang diketuai oleh Abu Sufyan ibn Harb. Ini menyaksikan tewasnya tentera Islam yang dipimpin Nabi kerana mengingkari arahan Rasul. Antara yang gugur syahid dalam peristiwa hitam ini termasuklah bapa saudara Rasulullah sendiri, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, yang telah mati terbunuh di tusukan lembing Wahsy. Bersama Hamzah yang turut syahid termasuklah 70 orang bala tentera Islam. Dan di sinilah peristiwa itu berlaku. Hari-hari terakhir untuk meninggalkan dua kota suci ini pastinya bakal menggamit kesahyuan dalam setiap diri jemaah. Apatah lagi selepas menikmati kemanisan ibadat dan menelusuri sebahagian sejarah Rasulnya yang agung, yang bakal terpahat kukuh dalam ingatan dalam merasai kerdilnya diri ini sebagai insan. Apapun tugas kami dalam menunaikan tanggungjawab kepada para jemaahnya tidak terhenti begitu saja. Dari proses awal keberangkatan pulang jemaah sehinggalah memastikan setiap jemaah mendapat hak-hak yang telah dijanjikan itu sempurna. Kudrat kami akan sentiasa dihulurkan dalam memastikan kepuasan setiap tetamu Allah. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu. Pengalaman umrah pada kali ini yang pertama kali saya pergi, saya rasa Alhamdulillah kerana banyak setelah saya pelajari daripada segi rukun, perjalanan dan cara hidup manusia daripada kota Mekah sampailah kota Madinah, dan saya rasa cukup seronok dapat bersama-sama dengan pelbagai kaum dan bangsa daripada seluruh dunia di kota Mekah dan juga Madinah. Syukur Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada pihak Shazza Travel Sdn Bhd atas kejayaan umrah kali ini, dan saya berharap di masa akan datang akan dapat mengerjakan umrah lagi lah dengan pihak Shazza. Keluarga saya ada 13 orang yang pergi menggunakan ejen Shazza ni. Alhamdulillah lah, semua dalam keadaan baik. Termasuk ibu saya yang memang dah uzur dekat 90 tahun. Saya bersyukurlah setelah selamat sampai. Kami berharap kami semua dapat umrah yang mabrur, dan berpuas hatilah dapat mengerjakan umrah di sana dengan keadaan yang selesa. Syukur Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Ini adalah umrah saya yang kali pertama lah. Macam-macam yang saya belajar kat sana, yang sebelum ni saya tak tahu, yang saya tak pernah tahu sebelum ni. Jadi bila saya dah pergi umrah ni ikut travel agency daripada Shazza, jadi banyak pengalaman lah yang saya dapat. Pengalaman umrah yang paling baik dan mungkin takkan dilupakan lah, insyaAllah di tahun-tahun hadapan sekiranya ada peluang, Shazza juga pilihan. Kepada jemaah Shazza, saya ucapkan selamat jalan dan minta maaf banyak kalau ada kesilapan sikit, dan insyaAllah mendapat umrah yang makbul insyaAllah. Shazza adalah penyumbang antara yang terbesar, yang mana setiap rombongan tu lebih kurang dalam 50 hingga 80 orang yang mengikuti rombongan Shazza, dan kami ucapkan tahniah sekali lagi kerana menyokong pihak UQ Holidays di dalam charter flight kami ini. Begitulah sebahagian rentetan kronologi yang bakal dilalui oleh jemaah kami. Kami tidak mengharapkan pujian yang menggunung untuk diberikan. Cukuplah sekadar senyuman tanda kepuasan anda menyempurnakan ibadat anda di bumi yang penuh barakah. Segala kesyukuran yang telah dipanjatkan, sekelumit doa yang telah dipohonkan, setiap air mata yang dititiskan, dan pengalaman menikmati keberkatan di dua tanah suci akan kekal di minda jemaah sehingga ke akhir hayat. Kepuasan anda adalah senyuman kami.
Rasulullah ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu. Ya Rasulullah ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Habib Allah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah ya Habib Allah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah ya Habib Allah, kurniakanlah syafaatmu. Alhamdulillah, berakhir sudah perjalanan umrah kita pada kali ini. Semuanya berjalan lancar daripada di Kuala Lumpur, di Mekah, Madinah dan juga berakhir Kuala Lumpur. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua para jemaah yang telah bersama-sama dengan grup atau kumpulan Shazza Travel ini dan juga kepada unit penggambaran. Terima kasih di atas susah payah selama berada di Mekah, di Madinah, menghadapi apa juga kerenah. Semoga pengalaman ini menjadi satu memori yang indah kepada semua jemaah dan juga kepada kita semua. Terima kasih. Wassalim